Saya punya boleh record. Student. Okey, baik. Okey, so kita sambung. Okey, so kalau untuk tajuk sexual harassment ni, for sure memang akan jadi, akan buat survey. Awak memang akan buat survey. Cumanya macam mana awak nak tone down kan istilah ke bahasa ke supaya dia less sensitive tu je. So macam ni memang maksudnya memang ada. Okey, lepas tu Madam. cuba buat carian literature review, tengok how common is sexual harassment issue. Okey, yang ni tahun 2017. Okey, sekarang kita dah 2021. Nak masuk 2022. So, ni dah 5 years back. 4 years back. Okey, cuba buat carian untuk tahun yang terkini, untuk tajuk yang sama. Okay, get more articles so that awak akan develop more idea tentang how serious is the issue and then how urgent is the issue. Senang tak nak cari responden? Kalau kata tajuk gempak tapi takut susah nak cari responden, nanti outcome tak ada awak nak analyse. Nanti susah nak dapat data. Okay, so kalau dari segi perception ni ringan je lah bagi saya. Dalam gambaran kita ringan, cuma tajuk sexual harassment tu something yang sensitif tu saja. Okay, so cuba dapatkan artikel yang terkini lagi. Okay, so itu pandangan saya untuk tajuk ketiga. Untuk tajuk nombor 4, okay, yang awak share dengan saya ni budak sekolah. So adakah awak nak fokus kepada budak sekolah juga? Yang 4 tu Pengaruh persekitaran. Betul, nombor 4. Yang pengaruh persekitaran mempengaruhi disiplin mahasiswa. So artikel yang awak share tu budak sekolah kan? Dia buat dekat budak sekolah. Kalau kita orang cari artikel lain yang fokuskan dekat mahasiswa. Sebaiknya sebab nanti main artikel yang dicadangkan kepada pelajar ialah bila awak nak replicate, awak cari satu artikel yang utama yang awak akan refer sepenuhnya. Macam yang ni awak refer ni ialah sekolah rendah kan, dan mungkin dia ada questionnaire. So kalau kata awak nak guna questionnaire dia, tapi awak nak gunakan dekat budak mahasiswa, so macam dia nanti akan dipersoalkan jugalah. Jadi sebaiknya cari rujukan yang ni boleh guna, tapi jadikan sebagai artikel untuk awak review lah. Madam. Untuk artikel utama tu cari yang mahasiswa jugalah. Madam, kalau kita guna thesis orang boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cumanya jangan 100% sama. Okay, untuk membezakan dia, contohnya tengok dia conduct study tu tahun bila. Okay, skop umur siapa, lokasi dekat mana. So mungkin awak nak ubah lokasi ke tempat lain ataupun range umur yang berbeza, tapi masih lagi dalam target population yang samalah. Mungkin pelajar di UiTM saja contohnya. Okay, so tapi janganlah 100% sama tu. Variable sama tak ada masalah, tapi mungkin boleh tukar dari segi target population yang berbeza contoh. Boleh refer thesis, tak ada masalah. Saya rasa kalau thesis tu lagi complete sebab dia ada bagi sekali questionnaire kan. So cuma check questionnaire tu adakah memang questionnaire untuk mahasiswa atau tak. Satu lagi isu, kalau mahasiswa, kalau 18 tahun ke atas tak ada masalah. Ini merujuk kepada etika lah, etika UiTM. Kalau responden tu bawah daripada 18 tahun, kena ada consent form by ibu bapa. Jadi proses permohonan etika tu dia akan thoroughly check jugalah. Especially kalau katalah budak macam contoh kajian yang awak share ni, sekolah rendah. Sekolah rendah lagilah tinggi risikonya sebab kita melibatkan budak sekolah. Dan bukan setakat awak kena go through etika dekat UiTM, tapi kalau sekolah ni dia ada etika sekolah juga. Dia ada dia punya ethical board. So kena melalui EPPD juga permohonan tu.
Sebab bila kita buat survey, somehow walaupun kita rasa survey ni responden hanya menjawab sahaja kan, tapi secara tidak langsung psychologically mereka akan ada impact, akan ada kesan juga secara psikologi. Jadi kita takut dalam keadaan dia tu sebenarnya emosi tak stabil ke, menyebabkan bila dia jawab questionnaire menambah burukkan keadaan dia. So itu yang dikatakan sebagai ada risiko. Jadi jawatan kuasa etika akan review sama ada kajian yang kita nak buat ni akan memburukkan keadaan atau meningkatkan risiko kepada responden atau tidak. Okay, so kena hati-hati sikit lah. Tapi tak ada masalah, cuma memang kena go through lah proses itu. Tapi kalau katalah tempoh masa kita tak panjang, kena buat kertas cepat satu, ataupun cuba elakkan kumpulan-kumpulan yang dalam kategori berisiko tu. So cari untuk play safe lah. So macam tadi awak kata nak fokus kepada mahasiswa. So cari artikel yang fokus kepada mahasiswa, lebih mudah. Okey. So ada apa pun nak tambah untuk nombor 4? Okay, kalau tak ada, untuk nombor 5, effect new normal toward mental health, yang ni pun masih general, too broad. So mungkin awak nak narrow down kan topik lagi, nak spesifikkan kepada kumpulan mana, what kind of mental health. Among IPT student, boleh, tak ada masalah. Kemudian mental health, kita ada banyak isu mental health. Awak nak fokus pada apa? Apa benda? Depression ke? Kemudian the effect tu awak ada nak fokus effect psikologi ke, effect academic performance ke? Okay. So untuk tajuk 5 ni masih terlampau besar, so awak boleh fokuskan lagi, kecilkan lagi skop tu, supaya awak tak adalah banyak benda sangat yang awak kaji nanti. Banyak, kalau untuk 5 ni memang trend sekarang lah kan. Memang ada banyak isu pun tentang depression, mental health ni memang banyak isu. So memang boleh menulis dengan baik lah, insya-Allah. Cumanya untuk mengelakkan nanti akan jadi banyak sangat ataupun jadi overwhelm. Jadi semasa buat carian artikel, cuba tengok tahun terkini apa research yang orang dah selalu buat, apa research yang terkini orang buat. Adakah orang masih fokus kepada depression? Apa lagi tentang mental health? Sebab kalau yang suicidal tu saya tak pastilah up to that extent, ada sampai up to that extent. Kalau depression tu memang ada lah. Cumanya kalau bab depression ni pun sama, dia agak sensitif juga. Jadi kena pilih tajuk tu. Supaya awak dalam jawatan kuasa etika tu, maksudnya yang menyebabkan risiko kajian kita tu tinggi. Kalau awak, contoh awak nak interview pesakit yang memang depression, so kat situ nanti ada kemungkinan awak punya kajian tu akan ditolak. Tu contohlah. Okay, jadi kalau boleh libatkan responden tu secara umum saja, without knowing sama ada orang tu memang ada masalah atau tidak. Okay, jadi semasa buat carian tu, tengok tahun terkini apa tajuk kajian yang berkaitan dengan new normal dan mental health ni. Okay, kalau awak nak fokus pada student tadi, apa efek yang common? Yang selalunya akan kata academic performance lah kan. Tapi untuk sebelum ni pun dah banyak dah kajian pasal yang melibatkan academic performance ni. Cuma mungkin awak nak sentuh bab lain dari segi perhubungan sosial pula ke. Cuma cari angle yang lain pula in terms of effect tu. Mungkin addictive to screen lebih tinggi ke, contoh. Kena cuba cari tajuk kajian yang lain sikit lah. Okey, itu komen saya untuk kelima-lima ni. Madam nak tanya, kalau ni apa, secara neutral bila rasa yang sesuai. Kalau kata macam awak cakap nak approach Madam Noreha kan, kalau yang factors affecting global climate tu, kalau ada melibatkan forecasting, saya Madam Noreha memang bidang forecasting dengan regression. Kalau katalah awak proceed dengan tajuk nombor 1, yang possibly awak boleh dapat secondary data, awak dah boleh dapat pengecualian daripada jawatan kuasa etika. Sebab bila kita secondary data,
dia tak ada risiko apa-apa sebab tidak melibatkan responden. Okay, jadi kalau kata awak boleh go, memang ada available data untuk yang climate ni dengan factors yang tu, ada secondary data, so mungkin awak boleh go number 1 and then bolehlah awak nak approach Madam Noreha tu. Mungkin so Madam Noreha bidang regression dan forecasting. Jadi kalau tak salah saya lah forecasting tu. Okay, cuba buat carian artikel yang factors affecting global climate ni, method dia tu cuba cari regression ataupun forecasting. Tengok apa artikel yang awak jumpa. So dan dekat situ awak dah ada tajuk dan dah ada guide kepada method of analysis nak guna apa. Kalau untuk 2 sampai 5 tu ada tak cadangan media-media tertentu? Tak ada. Kalau untuk 2 sampai 5 ni mana-mana pun boleh. Sebab saya nampak yang ni mungkin sama ada awak nak pakai factor analysis ke ataupun mungkin awak nak buat regression ke. So siapa-siapa pun boleh. Sebab dia ni tak ada, kalau kata contoh forecasting kan, kalau forecasting ni ada lecture tertentu. Macam Dr. Nisa, macam kalau kata awak nak buat data mining, okey kita ada Dr. Nisa. Kalau awak nak buat text mining analysis, tapi dalam pilihan tajuk awal ni tak ada yang berkenaan dengan text mining analysis lah. Macam yang saya nampak ni cuma apply biasa saja. So boleh approach sesiapa sajalah. Madam tak boleh? Sebenarnya bukan tak boleh macam ni. Setakat ni yang kita agihkan seorang atau 2 orang. Tapi macam saya sekarang ni dah pegang 4 kumpulan proposal. So mungkin nama saya akan dikecualikan. Yang pegang, bukan proposal. Proposal saya lepas, so saya dah pegang 4 kumpulan. Jadi mereka akan FYP SEM ni. Jadi nanti saya kena tengok semula senarai terkini yang Madam Mel dan Dr. Nisa sediakan, sama ada nama saya termasuk ke tak. Kalau nama saya ada, tak ada masalah. Tapi kalau dikecualikan, so pun kena cari lecturer lain lah. Kira maksudnya kita orang memang kena tengok yang kena tengok tajuk tu, lepas tu kena tengok method yang sesuai dengan tajuk tu. Ya, betul. So macam sekarang ni awak cuma buat carian tajuk saja kan, awak tak cari by method kan. Okey, lepas ni cuba buat carian. Contoh setiap satu tajuk ni cuba cari 5 artikel terkini, 5 tahun terkini, terbaik cari yang paling latest lah. Semasa awak cari tu, tambahkan sekali nama method of analysis. Contoh pengaruh persekitaran mempengaruhi disiplin tu, okey, dekat belakang ayat tu tambah regression. So nanti dia akan bantu buat filtering tu, yang mana yang dalam konten itu dia ada sebut regression. Atau awak check lah sama ada betul tak dia pakai regression. Macam yang saya kan semalam saya ada share video yang saya tunjukkan artikel kan, macam mana nak cari tajuk tu. Okey, dalam tajuk tu tengok dekat bahagian abstract, dia ada mention tak method of analysis dia apa, guna apa. Kat situ pun awak boleh dapat idea juga method of analysis dia guna apa. Kalau dia tak ada mention, kena cari artikel lain lah untuk awak buat rujukan. Tapi kalau katalah awak nak propose sendiri pun tak ada masalah. Katalah artikel macam awak kata tadi thesis yang orang tu guna, dia cuma pakai factor analysis je, dia tak ada buat regression. Awak nak tambah regression pun boleh. Pastikan data sesuai itu je. Kena ada dependent variable dia, kena ada independent variable dia, kena memenuhi assumption of method, kena ada normality of the error semua tu, yang itulah kena penuhi. Itu saja. Boleh propose sendiri, tak ada masalah. Madam, okey. Kalau kita orang nak tengok contoh-contoh report ataupun proposal student-student sebelum ni boleh ke? Kalau yang sebelum-sebelum ni kena tanya dengan Madam Melissa. Oh, Madam Mel. Madam Melissa penyelaras FYP sekarang. So saya tak pasti sama ada boleh share ke tak boleh share. Kopi, kalau dulu kita macam dulu kalau dekat kampus tu kita memang ada bilik sumber yang mana pelajar nak tengok contoh FYP pelajar kan, dan pelajar-pelajar sebelum ni. Tapi untuk yang terkini ni saya tak pasti kalau ada diberi contoh sampel tak untuk di-share kepada pelajar. Tapi nanti saya cuba tanyakan dengan Madam Mel. Yes. Bilik sumber tu kalau orang
yang duduk kat kampus boleh access lah ke tak? Sebab bilik sumber sebelum ni dijaga, bilik sumber tu dia dekat level bilik pensyarah. So saya tak pasti boleh masuk, ada orang menjaga ke tak bilik tu. Kalau dekat library pun ada juga contoh-contoh FYP sebab satu salinan daripada FYP akan dihantar ke library juga. Cuma saya tak pastilah sama ada salinan ke tak kat sana. So boleh tanya dengan library juga. Kalau mereka ada contoh, kalau mereka ada sampel FYP pelajar sebelum ni. Dia memang full report lah, bukan artikel. So memang rujukan lengkap. Daripada chapter 1, mula daripada cover page tu sampailah appendix semua sekali. Madam, macam kita orang kan tak duduk kampus kan, duduk luar, boleh Ya. masuk kampus ke? Kalau library, dia orang ada servis online juga kan. Cuma yang bab sampel tu saya tak pasti mereka ada scan ke tak. So kalau mereka ada salinan yang dalam bentuk soft copy, mungkin dia boleh share, mungkinlah. Tapi kalau tak ada, mungkin kena pergi ke kampus jugalah. Tapi boleh tanya dengan library dulu. Untuk yang dengan Madam Mel nanti saya tanyakan. Oh, kira kita orang yang luar ni masih boleh masuk kampus lah untuk ke library. Boleh je nak masuk, tak ada masalah. Korang dekat kampung ke dekat rumah sewa? Saya duduk Seremban. Ni saya dekat Seremban. Oh, kat Seremban. Boleh, kalau awak dah 2 dos, boleh je masuk. Oh. Tak ada masalah. Setahu saya itu je kot syarat untuk masuk. Macam kami staff, kalau cukup 2 dos, boleh je masuk. Tak ada masalah. Kalau syarat lain, saya tak pasti. Ada syarat-syarat tambahan ke tak. Okay. So far clear? Madam, kalau saya jumpa madam face to face boleh ke? Boleh, tapi by appointment. Nak set masa je lah. Oh. Boleh, dalam tak ada kampus. masalah. Boleh je. Dalam kampus lah. Yang dia orang galakkan, jumpa kat luar. Jangan jumpa kat dalam. Macam saya tak cukup, tarikh tarikh matang 2 second dose tu. Tak Kalau cukup untuk 14 hari. minggu depan baru panggil apa istilah dia? Baru matang. Minggu depan baru cukup. Madam, Ya. jumpa kat kelas lah Madam, kelas kampus. Bagi dia feel sikit. Itulah bahagian NGA dia cadangkan jangan jumpa dalam kampus. Kalau nak jumpa student kena jumpa kat luar. Tak mamak ke. Tapi boleh je nak jumpa kat dalam. Saya prefer jumpa kat dalam lah. Saya dekat kafe pun boleh. Kan kafe dekat pusat pelajar tu kan. Kat situ pun boleh. Tapi bagi tahu nak datang dulu. Boleh. Madam duduk dekat dengan kampus ke? Ke Madam duduk? Saya dekat je. Saya dekat area Rasah ni je. Oh, dekat je. Dekat dengan Anis kan? Ya ke? Awak kat pasar berapa? Saya duduk Ampangan. Tapi selalu je Oh, duduk awak situ. Ampangan. Okay. So lebih mudah kita jumpa dalam kampus lah. Cuma sebab saya work from home sebab anak saya ada dekat rumah. So dia tak masuk sekolah lagi. Tu yang masih still work from home lah. Okay? So far okay? Okay, madam. Okay, madam. Alright. Kalau ada apa-apa nanti boleh je tanya lanjut. Tak ada masalah. Okay, so shall we end the session? Rasanya Ada apa lagi nak tanya? setakat ni belum ada lagi kot madam. Madam. Yes. Madam antara satu daripada 4 panel tu ke? 4 panel yang mana? Etika tu ke? Yang kan panel yang nak judge for the marks proposal. Untuk proposal, panel tu semua orang akan jadi panel. Dia randomly assign. So satu group akan ada 2 orang panel. Semua pesyarah akan terlibat sebagai panel. So tengoklah nanti rezekinya awak, kumpulan awak siapa panelnya. Dapat yang garang-garang lah. Madam, contoh kalau satu kumpulan tu buat guna R programming, guna data mining, adakah benda tu yang susah tu akan datangkan lagi markah atau kalau buat biasa-biasa je tapi sempurna markah lagi tinggi? Macam mana? Dia dari segi markah yang baik itu dia bergantung kepada kalau saya lah, kita memang ada rubrik dari segi well explain. Dia bukan bergantung kepada susahnya method tak. Kalau method senang tu pun jelah
Yang penting method yang awak gunakan tu memang menjawab objektif. Tu satu. So, menjawab objektif. Dan nombor 2, report tu lengkap. Bila kita baca, kita faham. Itu je. Itu secara umumnya lah. Jadi, bila awak well explain dan orang baca tu, orang dapat clear idea dan menjawab objektif ke tak. Dan itu memang garanti markah awak akan superb lah. Excellent punya markah. So, skala kita sekarang, kita skala 1 sampai 10. So, yang bagus tu ialah markah 8, 9, 10. Setakat ni tak ada bagi markah yang bawah daripada 4. Tapi ada jugalah pernah kes yang bawah daripada 4. Tapi tak adalah sampai dia gagal tu kerana proposal tu. Tidaklah. Kita cuba bantu jugalah. Tapi kita nampak, banyak jugalah nampak kelompongan. Especially semasa proposal tu ada jugalah berlaku kurang, especially bab method. Sebab ada setengah pelajar dia kurang mahir dengan method tu, especially macam STA 680 kan, korang tak belajar lagi kan, baru nak masuk semester ni. Jadi banyak lagi elemen-elemen yang sepatutnya ada tapi tak dibincangkan secara detail lah. Itu yang akan mengganggu markah. Okey, jadi disebabkan itu saya cuba bantulah, especially macam bab 1 dengan bab together with your supervisor. So perhaps bila awak, contoh kalau kata awak target nak buat regression kan, jadi kalau katalah awak approach Madam Noreha, so Madam Noreha memang dah well versed tentang regression, so dia tahu apa yang sepatutnya kena ada. Apa details ataupun prosedur yang awak kena masukkan dalam awak punya proposal itu. Macam tu. Dan panel akan cross check. Okey, sepatutnya prosedur yang melibatkan regression kena ada ini, sekian. So ada ke tak ada? So kalau ada, should be okay lah. Ada dan ada explanation yang sesuai tak? Kalau ada, okay lah. Kalau tak ada, then adalah effect markah sikit. Tapi tak pernah lagi lah ada yang sampai perfect 10 tu, tak ada lagi lah. Adalah flaw sikit sana sini kan. Tapi tak mustahil untuk awak dapat A. Ramai je yang dapat A. So dia effort ahli kumpulan sama. Alright? Right, madam. Okay, is there anything else? No, madam. So jangan tunggu lama-lama nak decide Ambil masa dalam 2 minggu ni, 3 minggu lah. Dalam masa 3 minggu. But roughly dalam minggu ke-11 tu dah kena present, dah kena submit untuk panel check. So itu roughly, saya bagi roughly 3 dulu lah. Nanti baru saya akan maklumkan dekat semua. Okay, madam. Andai kalau kita orang pilih tajuk nombor 1 tu, kita orang tak payah nak collect questionnaire, tak payah nak hantar ke... Hantar kena hantar. Cumanya dia ada yang untuk jabatan etika tu still kena hantar. Cumanya dia tulis kat situ pengecualian. So bila pengecualian kira macam fast track terus lulus lah. So as untuk record je lah. Untuk record bahawa pelajar ni buat kajian ini melibatkan secondary data. So terus lulus macam tu. Actually dia tak kisah apa-apa tajuk Yes. lah madam. Kalau kita guna secondary, actually kalau tak kisah kan mana-mana tajuk. Kalau kita guna secondary data, kita tak perlu macam etika apa semua tu kan. Betul tak? Kalau guna secondary data, maksud awak tak perlu kepada survey ke? Macam tu lah. Itu saya kata tadi, bergantung kepada Kes. the availability of the data. Kalau katalah data, tapi kalau macam tajuk nombor 1 tu memang rasa macam well known bahawa dia memang secondary sources je. Dia tak perlu untuk awak pergi interview sesiapa. Just in case, cumanya secondary maklumat yang awak nak tu, variable yang awak nak tu, ada ke tak ada? Tu je lah. Kalau tak ada, so mungkin akan effect sikit factor. So untuk asalnya mungkin artikel kata ada 5 factor yang awak kena kaji. Tapi mungkin yang awak boleh dapat cuma 2. So mungkin awak terhad kat situ je lah. Itu je lah dia punya limitation of secondary data. Tapi tak ada masalah pun. So far kalau untuk tajuk nombor 1 tu tak memerlukan awak untuk survey. Cuma cabaran dia awak kena dapat from multiple sources. Bukan satu. So kalau climate mungkin Department of Environment. Meteorologi ke? Environment Kalau meteo boleh check juga. Yang macam last time, kalau last semester student ambil udara. Kita apa? Check dulu. Saya takut saya salah. Macam sebelum ni kami ambil data udara. Kalau udara daripada Department of Environment, dia orang minta data. So far dia orang entertain, cumanya sebab kan kalau sebelum ni sebab ada staff yang work from home,
Jadi respon tu lambat lah. Tapi macam sekarang semua dah masuk office kan. Hopefully tak ada delay lah dalam in terms of response tu. Okay? Ada apa-apa lagi yang boleh saya bantu? Tak ada kot. Tak ada sekarang ni. Okay, baik. Okay, kalau macam tu kita boleh end the session dulu. Dan kalau ada apa-apa nanti boleh, nanti saya left je group. Kalau ada soalan apa-apa nanti PM je lah saya. Okay, baik. madam. Terima kasih, Madam. Okay, thank you. Terima kasih, Madam. Assalamualaikum. Sama. Salam. Aduh. Macam mana ini? Anda tutup recording.